Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi. Setakat ni saya dah terangkan tentang macam-macam perkara perjalanan hidup, tentang sifat dan sikap, nak masukkan sifat mahmudah, nak bersihkan hati, ciri-ciri hati yang bersih, ciri-ciri hati yang kotor dan ciri-ciri hati yang mati. So, cerita dia memanglah kita dah faham hati yang mati macam mana kan, hati yang bersih macam mana. Tapi macam mana kita nak masukkan sifat-sifat tu dalam diri kita? Sifat satu perkara kan, sikap satu perkara. Sifat ni maknanya kalau kita pemurah itu sifat yang baik. Contohnya kalau kata kita bersifat redha, itu sifat yang baik. Tapi in terms of sikap kan, gigih, rajin kan, pemaaf kan. So macam mana nak masukkan sifat tu dalam diri kita? Macam mana nak masuk nilai-nilai tu dalam diri kita? Macam mana nak masukkan prinsip-prinsip tu dalam diri kita? So sebenarnya tuan-tuan puan, konsep tu senang je. Mana-mana sekalipun kalau kita pergi kelas motivasi ke apa dan sebagainya kan, ada 3 cara atau 4 cara je, 4 kaedah untuk masukkan sikap tu ke dalam diri kita, untuk masukkan nilai-nilai tu dalam diri kita kan. Konsep yang saya perkenalkan ni adalah konsep 4P. Konsep 4P. So P yang pertama adalah pengisian, P yang kedua adalah pengulangan, P yang ketiga adalah pengukuhan kan, ataupun reinforcement dalam bahasa Inggeris, dan P yang keempat adalah penerapan. Dalam hal ni tuan-tuan puan, apa-apa pun juga yang kita nak buat kan. Contohnya lah tuan-tuan puan kan, tuan-tuan puan mula hisap rokok kan, betul tak? Pertama sekali, bila lahir-lahir mana kita hisap rokok kan. Jadi rokok tu kita berkenalan pasal apa? Kita nampak bapak kita hisap rokok, nampak orang keliling kita hisap rokok, nampak abang kita hisap rokok. Jadi kita dapat input tentang rokok tu tadi. Itu satu. Pengisian dia kita nampak, tengok kat TV ke, TV dah tak ada dah. Tengok kawan-kawan hisap rokok. Pengisian dia kita nampak orang hisap rokok. Nombor dua, kita cuba. Bila kita cuba tuan-tuan, kita ulang-ulang. Bab kata apa, orang tua-tua kan, kalau kita ulang benda tu 40 kali, maksudnya kalau dah hisap rokok tu 40 kali, ia akan jadi tabiat. Ia akan jadi kelaziman pada kita. Jadi kita ulang-ulang hisap rokok kan. Ulang-ulang, lepas tu pengukuhan pula, reinforcement. Reinforcement atau pengukuhan ni berlaku bila kawan-kawan kita tegur kita, tak rock lah tak hisap rokok, tak macho lah tak hisap rokok kan, hisap rokok tu cool kan. Jadi dengan pengisian, dengan pengulangan dan pengukuhan kan, lama kelamaan kita akan dapat penerapan. Kita akan dapat penerapan menjadi seorang penghisap rokok tegar kan. Sampai sekarang kita tak boleh berhenti hisap rokok tu tadi tuan-tuan puan. Sama je dalam apa pun yang kita buat kan, sama ada kita nak menari, sama ada kita nak menyanyi, kita nak berlakon, ia akan lalu 4 proses ni. Proses pertama ialah pengisian kan, kita tengok dapatkan input tu dalam diri kita, daripada kita tak tahu jadi tahu. Kemudian pengulangan, kita ulang-ulang menari, kita ulang-ulang kan, menari kan. Pengukuhan ialah apabila kita dapatkan coach atau dapatkan mentor, ataupun kita tengok kat YouTube kan. Lama kelamaan tuan-tuan puan kan, penerapan kita akan boleh menari. So dalam hal ni tuan-tuan puan, cerita dia mudah. Tak kisahlah kalau kita nak jadi seorang yang pemurah kan, pemurah. Kita janganlah tunggulah nanti aku dah kaya, nanti aku jadi pemurah. Oh tidak tuan-tuan puan. Dalam hal ni ini adalah satu proses yang kita lalui, iaitu proses yang kita lakukan secara ulang-ulang. Kan, idea dia untuk jadi pemurah ni ialah kan, bukan bila kita jadi gajah baru kita nak start nak start bagi lembu. Oh tidak kan. Maksudnya kat sini ialah idea dia apabila kita ada cacing, kita bagi kuman. Kalau kita ayam, kita bagi cacing. Kalau kita kambing, kita bagi ayam. Kalau kita lembu, kita bagi kambing. Kalau kita gajah, kita bagi lembu kan. Maksudnya dia satu proses yang masa kita susah, dari kita susah, kita jadi orang yang pemurah. Sehinggalah kita jadi senang, kita tetap akan ada sifat pemurah kerana kita dah latih diri kita sejak dulu lagi. Semua perkara ni perlukan latihan. Semua benda ni perlukan pengulangan. Semua benda ni perlukan pengukuhan. Kan, nak bersedekah pun kan, dapat pengukuhan kan. Hari-hari kalau kita tengok TV hari Jumaat kan, kita dengar ustaz-ustaz tu cerita pasal kelebihan bersedekah, cerita tentang pelbagai pengisian-pengisian tentang sedekah kan. Pengisian dia kita dah dengar kan, pengulangan dia kita dah buat kan, pengukuhan pun kita selalu dengar. Dan insya-Allah satu hari kita akan jadi seorang yang pemurah, jadi seorang yang suka memberi sedekah. Macam tu cerita tuan-tuan dan puan. So dalam hal ni kan, sama ada nak masukkan prinsip, sama ada nak masukkan nilai, sikap, sifat, semua melalui 4 proses ni tadi. Tapi harus ingat satu perkara, penerapan ni terpulang pada Allah. Kenapa F.Y cakap penerapan terpulang pada Allah? Sebab kita ambil 10 orang menari, betul tak? Kan, lalu pengisian, lalu pengulangan, lalu pengukuhan.
Tapi ada yang berbakat, maksudnya sekejap dia dah boleh menari. Tapi ada juga yang tak berbakat, yang mengambil masa yang begitu lama, 4 tahun, 5 tahun baru dia boleh menari. Betul tak? Ada tu yang langsung kaki bangku sampai ke sudah tak boleh menari. So dalam hal penerapan ni tuan-tuan, ianya terpulang pada Allah. Kan, pengisian kita boleh buat, pengulangan boleh buat, pengukuhan boleh buat, kan. Tetapi dalam hal penerapan, kan, untuk jadikan benda tu kita bagus atau tak bagus dalam hal tu, ianya terpulang pada Allah Taala. Alright, ingat tu, nak masuk apa-apa nilai 4P. Kita jumpa lagi tuan-tuan. Baik.